Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyaikhina wa li asatidatina al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Kita akan meneruskan perbincangan 40 hadis amalan ringkas, pahala yang berganda. Pertemuan yang lepas kita telah berhenti pada halaman 80 dan kita akan teruskan. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebagaimana yang kita nyatakan sebelum ini, 80. Mari kita lihat pada halaman 76 dahulu untuk kita bincangkan beberapa makna bacaan dalam doa yang boleh kita amalkan. Di sini dinyatakan doa ini dibaca dalam selepas solat sunat hajat pada muka surat 76. Namun susunan doa ini sangat indah, boleh sahaja dibaca walaupun di luar solat hajat. Apakah bacaan doa tersebut? Kita membaca La ilaha illallah al-halimul karim, yang mana kita menyatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Al-Halim, iaitu yang maha penyantun lagi maha mulia, Al-Karim. Subhanallahi rabbil arshil azim, subhanallah, maha suci Allah, rabbil arshil azim, Tuhan pemilik arsh yang maha agung. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Alamin itu merupakan kata jamak dalam bahasa Arab yang bermaksud banyak alam. Bukannya alam dunia sahaja, alam akhirat, alam jin, alam haiwan dan seluruhnya alam. Kemudian kita membaca apa dia? Kita membaca as'aluka mujibati rahmatik. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu sesuatu yang menyebabkan kita memperoleh rahmat. Mujibati rahmatik. Kemudian wa'azaima maghfiratik, sesuatu yang mendatangkan keampunan Allah Ta'ala. Wa'azaima maghfiratik. Kemudian wal ghanimah min kulli bar, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kemudian wassalamah min kulli ithm, dan keselamatan daripada segala dosa. Allahumma la tada'li dhanban illa ghafartah, ya Allah, janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku melainkan engkau ampunkan. Wala hamman illa farajtah, jangan engkau biarkan tidak ada sesuatu keperluan melainkan engkau beri jalan keluar. Kita memohon agar Allah memberi jalan keluar kepada kita. Wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha, dan sebarang hajat yang mana Allah Ta'ala redha tentang hajat tersebut, kita memohon agar Allah menunaikannya. Itu antara susunan doa yang penuh dengan kesantunan, bagaimana kita memulakan doa dengan memuji Allah dengan kalimah tauhid. Yang seterusnya kita memohon rahmat Allah Ta'ala, kita memohon keampunannya. Kita mohon agar diberikan segala kebaikan, keselamatan daripada segala dosa. Dan kita mohon agar Allah mengampunkan dosa kita. Itu antara susun atur dalam kita berdoa. Kita mulakan dengan memuji Allah. Kita memulakan dengan berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan dengan memohon keampunan Allah Ta'ala. Itu antara susunan doa yang kita baca. Selepas itu barulah beransur-ansur kita memohon secara khusus apa yang kita pohonkan. Baik. Kita teruskan pada halaman
ke-81 ini doa yang dibaca semasa solat witir solat witir. Ya, Allahumma iyyaka na'budu. Yang ni kita dah baca ungkapan ini dalam surah Al-Fatihah. Kita mulakan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat di sini dimulakan dengan Allahumma iyyaka. Iyyaka itu bermaksud hanya saja engkau kami sembah. Jadi susun aturnya maf'ulun bih itu diletakkan di depannya. Kalau mengikut struktur yang biasa, fa'il kemudian maf'ulun bih na'budu iyyaka. Namun di sini kita bawa ke depan untuk menguatkan lagi bahawa hanya kepada Allah kita menyembah. Walaka nusalli wa nasjud. Hanya kepada engkau kami bersolat dan kami sujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid. Kepada kamu ya Allah, kepada engkau ya Allah kami berusaha dan kami bersegera melakukan kebaikan ibadah. Narju rahmatak. Kami mengharap rahmatmu ya Allah, ya rahmatmu. Wa nakhsha azabak. Dan kami takut akan azabmu. Inna azabaka bil kafirin mulhiq. Sesungguhnya azabmu akan mengenai orang-orang yang kafir. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan denganmu. Wa nastaghfiruka, kami mohon ampunmu. Wa nunthi alaikal khair, kami memuji kepadamu dengan kebaikan. Wa la nakfuruka, kami tidak kufur kepadamu. Wa nu'minu bika, kami beriman kepadamu. Wa nakhda'u laka, ya, kami tunduk kepadamu. Dan wa nakhla'u man yakfuruka, kami meninggalkan orang-orang yang kufur kepadamu. Itu ada doa-doa yang boleh kita baca. Baik, seterusnya pada halaman 82. Yang ini doa masya-Allah banyak dimuatkan perkara-perkara yang penting dalam hidup kita Yang ini kita nak amalkan dalam bacaan doa selepas solat pun cantik insya-Allah Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, kami memohon kepadamu imanan daima, iman yang berterusan. Kita mohonkan kepada Allah agar kita ni hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a. Kami memohon kepadamu ya Allah hati yang khusyuk, ya, hati yang sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluka 'ilman nafi'a. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa faedah kepada kita, ilmu yang mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita lebih berakhlak, ya. Wa nas'aluka yaqinan sadiqa. Kami memohon kepadamu ya Allah keyakinan yang benar, ya. Wa nas'aluka 'amalan salihah. Kami memohon kepadamu amalan yang baik, ya. Kalau tadi kita dah minta agar Allah bagi kepada iman yang berterusan, maka kita juga memohon agar Allah memberikan kepada kita amalan yang soleh. Kita berupaya untuk melakukan amalan soleh. Wa nas'aluka dinan qayyimah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan agama yang lurus, dinan qayyimah. Wa nas'aluka khairan katsira. Kita memohon kepada Allah kebaikan yang banyak, kebaikan yang hadir dalam pelbagai bentuk. Wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Kita memohonkan keampunan dan keafiatan. Wa nas'aluka tamamal 'afiyah. Kita juga memohon kepada Allah kesempurnaan afiah, kesihatan. Kemudian wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Kita memohon kesyukuran atas kesihatan, afiah. Wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Kita terkaya daripada manusia. Maksud kata kita tidak terlalu terlalu melutut dan bergantung kepada manusia yang lain, ya. Kemudian Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Kita minta agar Allah Taala menerima solat kita, wa siyamana, dan puasa kita. Jadi lihat di sini, kita mulakan dengan meminta agar Allah terima solat kita,
Ini benda yang mustahak yang kita selalu kena ingat. Kita ambilkan perhatian bahawa di akhirat nanti perkara pertama yang akan disoal, yang akan diselidik, yang akan diperiksa adalah solat kita. Maka kalau lepas ujian tersebut solat kita tidak bermasalah, diterima oleh Allah, maka selepas itu pun hisabnya akan dimudahkan. Itu yang kita berikan perhatian. Kita mendirikan solat kita dengan sedaya upaya yang kita mampu. Kemudian wasiat mana? Kita mohon agar Allah menerima puasa kita. Ya. Boleh diniatkan jugalah ya. Agar Allah menerima puasa-puasa fardu yang telah kita puasa sebelum ini ya. Kemudian waqiyah mana? Dengan ibadah yang kita dirikan ya. Solat malam ya. Waqiyah mana? Wa takhashu'ana, kekhusyukan kita, wa tadarru'ana, rendah diri kita, dan wa ta'abbudana, dan ibadah kita. Jadi ibadah kita ni ada pelbagai bentuk, benda yang wajib dan benda yang sunat. Maka kita minta Allah menerima kesemua amalan kita tersebut. Kemudian wa tammim taqsirana, kita minta Allah menyempurnakan apa-apa kekurangan yang kita ada. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Jadi ini antara doa yang sangat cantik. Dia merangkumi perkara-perkara yang kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Boleh kita amalkan insya-Allah. Baik. Faedah pada halaman 83. Dinyatakan di sini, solat witir ini fadilatnya lebih baik daripada unta merah. An Kharijah bin Hudzafah qala Abu al-Walid al-Adawi kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah qad amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya al-witr faj'alaha lakum fi ma baina al-'isha'i ila tulu'il fajr. Daripada Kharijah bin Hudzafah, Abu al-Walid Al-Adawi berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami dan berkata, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu satu solat yang lebih baik bagi kamu daripada unta merah, iaitu solat witir. Maka dia telah menjadikan solat witir itu antara solat isyak hingga terbit fajar kepada kamu. Baik. Ini adalah fadilat solat witir, yang mana alhamdulillah kita jadikan kebiasaan, kelaziman kita mendirikan solat witir pada malam-malam Ramadan. Jadi malam-malam yang biasa ni pun insya-Allah mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk laksanakan solat witir ini, yang mana dinyatakan kelebihannya ialah lebih lagi daripada unta merah. Unta merah ni adalah unta yang paling mahal dan tinggi nilaiannya. Dulu kita pernah dengar kan penceramah-penceramah nak bagi analogi, dia kata antaranya dia cuba nak bagi analogi kereta yang paling mahal hari ni. Kereta apa yang paling mahal kan? Itu contoh yang nak diberikan ya. Sebab dulu unta kan dia menjadi salah satu mode of transportation ya pada masa sebelum ini. Okey. Jadi satu malam seekor unta kan. 30 malam 30 ekor unta. Masya-Allah Itu nak menampakkan kepada kita lah, visualizekan apa dia fadilat solat sunat witir ya. Baik, alhamdulillah. Jadi salat witir paling yang kita boleh lakukan ialah macam bulan Ramadan lah, iaitu 2 tambah 1 kan. 2 tambah 1, 2 rakaat kemudian tambah 1 salat witir. Baik, kita teruskan dengan salat sunat wuduk pada halaman 85. 85. Okay, setakat ni kan kita dah perhati kan, banyak kan jenis salat sunat yang ada kan, betul tak? Banyak ni. Salat hajat, salat tasbih, solat taubat, solat tahajud, solat malam kan. Apa yang kita boleh fikirkan? Adanya banyak solat ni. Banyaknya solat ini antaranya ialah menunjukkan keluasan rahmat Allah bagi kepada kita. Kita boleh pelbagaikan. Contoh dalam solat kita sekalipun adanya perbezaan pergerakan dalam solat. Ya, kita ada takbiratul ihram, kita ada bacaan, kita ada rukuk, kita ada i'tidal, kita ada sujud, duduk antara sujud balik dan naik balik. Jadi itu menunjukkan
adanya kepelbagaian pergerakan dalam solat. Begitu juga dalam ibadah-ibadah sunat ini, luasnya Islam ini disediakan pelbagai bentuk solat sunat yang boleh kita dirikan. Ini solat sunat. Kita boleh menggunakan masa-masa yang ada dan kesempatan-kesempatan yang ada. Contohnya waktu malam, baru tadi kita baca solat witir. Yang ni pula solat sunat wuduk. Jadi insya-Allah jadi banyak peluang kepada kita untuk mengisi masa kita dengan ibadah-ibadah. Lebih-lebih lagi ibadah-ibadah khusus dalam bentuk solat kan. Okey. Baik, solat sunat wuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salatil fajr, ya Bilal, hadithni bi arja 'amalin 'amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal ketika salat subuh, wahai Bilal, beritahulah kepadaku satu amalan yang paling engkau harapkan untuk mendapatkan pahala paling besar yang engkau lakukan selama dalam Islam, kerana aku mendengar suara gerakan kedua-dua seliparmu di hadapanku di syurga. Bilal menjawab, tidaklah aku mengamalkan suatu amalan pun yang paling aku harapkan selain daripada setiap kali aku mengambil wuduk, sama ada waktu siang atau malam, kecuali aku akan mengerjakan salat dengan wuduk tersebut apa yang Allah tentukan untukku. Ini secara khususnya menunjukkan kepada kita fadilat berwuduk dan menunaikan solat sunat wuduk. Yang dinyatakan melalui perbualan Nabi dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, Nabi mendengar bunyi seliparnya di dalam syurga. Okey, panduan beramal solat sunat wuduk. Usalli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Selepas surah Al-Fatihah, kita baca Al-Kafirun untuk rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala. Itu dia solat sunat wuduk. Okay. Jadi ini ada kesinambungan dengan sebelum ini kita membicarakan fadilat wuduk kan. Ini digabungkan dengan solat sunat wuduk kan. Okay. Seterusnya 87, muka surat 87, solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lihat teks hadis ini, rak'atal fajri kan. Kalau dua rakaat ialah rak'atani rak'atani. Tetapi di sini rakaat itu dia menjadi mudhaf. Dia disandarkan dengan al-fajri, nak menunjukkan dua rakaat solat sunat fajar. Jadi nun itu dihilangkan. Asalnya itu ada rak'atani sebab dua rakaat adalah rak'atani. Dia ada alif nun di belakang. Tetapi dia menjadi idhafah kan. Dia dihilangkan nun itu. Rak'atal fajri dua rakaat fajar. Okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Jadi hadis yang ringkas iaitu solat sunat fajar ni, solat sunat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kena ingat kena solat subuh sekali lah. Tak boleh solat sunat saja. Solat subuh dan solat sunat sebelum dia lah. Sekali dia salah faham, dia kata kalau solat sunat pun dah dunia dan seisinya lebih baik, maka dia dah tak solat subuh dah. Salah tu. Itu kefahaman yang salah. Solat yang wajib memang kena buat. Ini solat-solat sunat menyokong menguatkan lagi. Okey.
Dulu saya pernah ternampak lah ada pendakwah-pendakwah yang kreatif kan, dia buat suatu infografik lah infografik, dia buat carta 10 individu paling kaya di dunia. Dia buat 10 individu paling kaya di dunia. Dia mulalah nombor 10, 9, 8. Dia tunjuklah statistik kan, berdasarkan aset kekayaan semua. Tapi nombor 1 tu nak diletak yang ni lah. Sebab yang buat infografik ni pun pendakwah kan, jadi dia nak cuba masukkan elemen ini. Dia untuk orang yang pertama tu dia nyatakan, iaitu orang yang menunaikan solat sunat sebelum subuh. Jadi kita nampak lah ya, keutamaan solat sunat sebelum subuh ya. Jadi solat sunat sebelum subuh ni pun sebenarnya memerlukan persiapan kepada kita, kesungguhan ya. Nak bangun solat subuh tu pun suatu kesungguhan yang kita kena ada, mujahadah. Apatah lagi nak solat sunat sebelum subuh, maksudnya kena bangun dengan awal untuk bersiap. Banyak dia punya filosofi ataupun nilai-nilai mulia yang ada pada amalan solat sunat sebelum subuh ini. Dan kita menantikan waktu subuh kan, waktu subuh, kemudian solat sunat sebelum subuh, kemudian solat subuh, lebih-lebih lagi solat subuh secara berjamaah. Kita masuk kepada halaman yang ke-88, panduan untuk beramal bagi solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh. Baik, setelah masuk waktu subuh, kerjakanlah solat sunat 2 rakaat yang dikenali dengan solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Lihat di sini ya, lebih afdal dilakukan di rumah. Lihat keadaan lah, lihat situasi macam mana. Kalau ikut kebiasaan praktis di surau ataupun masjid tertentu, ada setengah surau masjid dia letakkan kan jangka masa sebelum iqamat tu berapa minit. Lebih kurang saya tak pastilah, ada setengah masjid buat 15 minit ya. Ada masjid buat 20 minit sebab subuh kan dia lajak sikit. Jadi kalau kita yakin insya-Allah perjalanan kita tu ambil masa yang panjang, maka boleh didirikan solat sunat sebelum subuh itu di rumah. Namun kalau situasi tidak mengizinkan, maka tidak mengapalah kita datang dan tunaikan solat sunat sebelum subuh itu di masjid di surau. Okay. Ini dengan tujuan untuk kita turut menghidupkan rumah kita dengan ibadah solat. Jangan sampai kita tak solat langsung di rumah. Baik. Lafaz niat dia apa dia? Usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat fajar. Ataupun lafaznya yang lain ialah usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Okey. Okey, kemudian ada pilihan lah untuk membaca surah. Boleh dipilih di sini, dinyatakan sama ada nak baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas ataupun Insyirah dengan Al-Fil. Kemudian berdoa kepada Allah. Baik, catatan di sini, solat sunat sebelum subuh dia tak ada sebutan qabliyah. Kenapa? Sebab subuh ni memang tak ada solat sunat selepas subuh. Jadi kita sebut solat sunat subuh sajalah. Kalau ada solat sunat yang sebelum dan selepas, maka kita nak bezakan, kita nyatakan qabliyah ke ataupun ba'diyah. Tetapi solat sunat sebelum subuh ini memang waktu subuh ni ada solat sunat sebelum dia sahaja, maka kita tak nyatakan qabliyah. Ya? Betul. Sebab dia waktu larangan lepas asar kan, lepas subuh. Okay. Tetapi pengecualian di Masjidil Haram boleh solat. Di Masjidil Haram tidak ada batasan masa. Walaupun selepas asar, lepas subuh boleh solat di Masjidil Haram waktu kita buat umrah kan, ibadah kat sana kan. Ada satu lagi solat yang boleh didirikan juga walaupun pada waktu larangan, apa dia? Solat qada boleh. Kotlah dulu kita ada tertinggal solat ke, sakit ke kan, tak berapa nak kuat nak solat ke, boleh didirikan solat qada walaupun pada waktu yang dinyatakan tidak boleh solat. Okey. Boleh membaca mana-mana surah lazim. Okey.
Dan di sini dinyatakan memang kita boleh membaca mana-mana surah, namun ikut tertib dia. Contoh dalam Al-Quran, surah Qul Huwallah dibaca sebelum surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, ikut turutan dia, tak boleh terbalik. Rakaat pertama dah baca Qul A'udzu Birabbin Nas dah, penghujung dah tak boleh. Kalau terbaca juga, dulu ustaz saya beritahu, kalau terbaca juga surah An-Nas dalam rakaat pertama, kemudian di hujung tu sambung dengan permulaan surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim kan. Dia kena ikut susunan dalam Al-Quran. Okey. Okey, di sini ada panduan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali berkenaan fadilat membaca surah Al-Isyrah dan surah Al-Fil pada rakaat kedua. InsyaAllah akan mendapat keselamatan daripada kejahatan orang zalim. Okey, baik. Kemudian faedah berbaring sekejap selepas solat sunat. Selepas solat sunat sebelum subuh tu, selepas kita bagi salam, kita disunatkan berbaring sekejap di atas rusuk sebelah kanan dan menjadikan lengan tangan sebagai bantal. Ini bukannya tidur lah, dia baring saja. Kalau tidur nanti batal wuduk pula kan. Kalau tidur, ini dia kita berbaring dengan keadaan kita sedar, bukannya kita tidur kan. Kita baring di sebelah rusuk kanan dan menjadikan lengan tangan kita sebagai bantal. Allahumma, ini doa dia kita boleh baca, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Rabba Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Kita memohon agar Allah menyelamatkan kita dalam menyelamatkan kita daripada azab neraka. Lihat, kita duduk dalam keadaan berbaring di atas rusuk sebelah kanan kan. Ini tak ada hadis, sandaran hadis. Yang ni ada. Saya pernah terbaca ada. Ini tahu sunnah yang kalau siapa buat memang menunjukkan dia sangat mengambil berat tentang sunnah lah. Ada dalam kitab yang lain. InsyaAllah saya akan cari nanti. Bawa hadis dia. Betul. Ada sunnah yang dilakukan sebelum kita, selepas kita solat sunat. Dia dekat yang baring dekat surau. Lepas solat sunat baring kejap. Di sebelah kanan di rusuk sebelah kanan. Okey. Ya. Saya pernah bertemu dengan perbincangan ni lah. InsyaAllah saya tengok dia punya rujukan ni lebih khusus. Okey. Baik, diteruskan ya. Sekarang ni subuh, Isyak lambat sikit kan, kita ada masa lagi. Okey. Itu dia duduk di rusuk sebelah kanan. Waktu bila lagi kita duduk macam ni? Dalam kubur kan, betul tak? Jenazah diletakkan sebegitulah dalam kubur kan. Dibaringkan mengiring sebelah kanan, dia punya bawah sebelah kanan dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam kubur nanti. Okey. Baik, solat sunat Isyraq pada halaman 91. Isyraq dalam jadual ni ada kan waktu Isyraq. Istilah dia dalam jadual waktu ni kata apa? Syuruk. Dia ada kaitan daripada kalimah yang sama lah. Shin Ra Qa. Isyraq yang menandakan terbitnya matahari. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammah. Diulang 3 kali Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian dia mendirikan solat sunat 2 rakaat, solat sunat Isyraq,
maka seolah-olah dia mendapatkan pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam At-Tabarani rahimahumullah. Tanda beramal. Selepas solat subuh, sama ada di masjid atau di rumah, duduklah berzikir atau mendengar majlis ilmu sehingga terbit matahari, iaitu masuknya waktu syuruk. Jadual sekarang dah ada kan, waktu syuruk kan, terbit matahari. Apabila masuk waktu syuruk, dia punya anggaran dia macam mana? Lebih kurang 1 jam 20 minit selepas masuk waktu subuh, mengikut hitungan moden. Tunggulah lagi sekitar 16-70 minit untuk mendirikan solat sunat isyraq. Maksud kata kita tak boleh solat exactly pada waktu matahari tu terbit. Kita allow dalam 17 minit lagi untuk mendirikan solat sunat isyraq. Jadi itu menandakan kalau mengikut hitungan moden, paling awal yang kita boleh solat sunat isyraq ialah 1 jam 37 minit selepas masuk waktu subuh. Tempoh solat sunat isyraq tidak panjang, iaitu lebih kurang 15 minit sahaja. Boleh dilakukan 2, 4 ataupun 6 rakaat. Sebelum mendirikan salat sunat isyraq, bacalah doa ini, alhamdulillahillazi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bidhunubina. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita pada hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Usalli sunatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah. Kemudian boleh dipilih baca Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Ulang boleh. Ya. Kalau kita subuh 6, lebih 7 lah. 1 jam 37 minit kan, lebih kurang 7:37. Paling awal kita boleh solat sunat isyraq. 1 jam 37 minit. Ya. Lah ni kalau pukul 6 kan. Kita 6:37 lah. Bukan 7:37. Ya. Sebab lah ni kan dah ada ilmu falak kan, ilmu apa nama orang panggil astronomi kan. Dia ada ukuran apa semua tu kan, sukatan semua tu. Jadi itulah seronok kan. Banyak ibadah yang boleh kita buat hujung minggu kan. Setengah kita mungkin lah lepas solat subuh tu tak ada kuliah apa semua, pakat nak pergi minum teh tarik roti canai kan. Jadi itulah, dia kena kesungguhan lah. Tu pahala dia besar kan. Kalau kita tak sabar lepas solat subuh ni nak pergi tempat lain dah lah, tak mau nak berzikir dah kan. Dia nak pergi. Tapi sebenarnya bagus dah juga, dia menzahirkan bahawa wujudnya jemaah subuh tu. Pagi Ahad tengok, kedai mamak penuh. Geng-geng surau kan. Mereka lepas semayang semua kan. Maksud kata mereka menghidupkan pagi mereka. Okey, baik. Selepas salam, doa yang kita boleh baca, alhamdulilladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wa dafa'anni syarrah. Ya. Kita memohon agar Allah mengurniakan kebaikan yang ada pada hari ini dan mengelakkan kita daripada keburukan yang ada pada hari ini. Lihat di sini ya, kita mulakan pagi kita dengan memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik. Kita memohon agar Allah menerangkan hati kita dengan hidayah, cahaya hidayah, dengan panduan. Kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana Allah menerangkan bumi ini ya, dengan cahaya matahari. Kemudian ada lagi doa ini yang boleh disambung ila akhir doa, panjang lagi. Banyak doa Pada halaman 96 penulis menyatakan catatan, boleh membaca apa sahaja doa selepas solat sunat isyraq. Bukan kata fix lah, bukan kata doa ni yang wajib dibaca. Boleh baca apa-apa doa yang boleh dibaca
ikutlah kita kata kita tak fasih lagi doa dalam bahasa Arab ni, maka doakan mengikut bahasa yang kita boleh. Yang penting kita ikhlas dan kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala. Di sini disertakan 8 panduan ya, yang diberikan. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, maqbul. Kalau exam, result exam kan, bahasa Arab ni kan maqbul apa dia? Lulus lah, lulus. Maqbul. Kalau bahasa Arab untuk keputusan exam maqbul. Okey. Yang ini dalam konteks doa, maqbul bermaksud mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Yang pertama ialah kita rendahkan diri dan rasa hina, kita memohon kepada Allah Ta'ala dan bersangka baik dengan Allah, yang mana Allah akan terima doa kita. Itu yang pertama, rendah diri dan sangka baik dengan Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala akan menerima doa kita. Yang kedua, angkat kedua-dua belah tangan separas bahu. Secara simboliknya menunjukkan kita betul-betul bersungguh nak memohon kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mulakan dengan memuji Allah. Sebagaimana kita nyatakan tadi, kita mulakan dengan memuji Allah. Kemudian yang keempat, berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Ini panduan yang diberikan oleh sarjana-sarjana Islam kita. Kenapa? Kerana selawat ini adalah satu-satunya amalan yang mana Allah Ta'ala akan terima. Sungguh pun orang yang berselawat itu orang yang lalai, Allah Ta'ala akan terima selawatnya. Jadi ulama bagi panduan, kita mulakan awal doa kita dan akhir doa kita dengan selawat. Kita ikat depan dengan belakang. Dia macam lift lah, dia akan terangkat sekali dengan doa kita. Itu analogi yang diberikan oleh ulama. Mudah-mudahan dengan barakah selawat itu dimula pada permulaan doa dan akhir doa. Dekat depan Allah terima, dekat belakang Allah terima. Mudah-mudahan tengah-tengah tu pun Allah Ta'ala akan terima doa kita. Baik, yang kelima, beristighfar terlebih dahulu daripada segala dosa dan kesalahan. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW menyebutkan, antara fadilat beristighfar ialah Allah Ta'ala akan membuka jalan kepada kita segala kesulitan yang kita ada. Ya. Jadi kita memulakan doa dengan beristighfar. Kemudian barulah memohon apa sahaja permohonan kepada Allah. Dan nombor 7 apa dia? Tutuplah doa dengan selawat sekali lagi. Kerana menurut satu riwayat hadis, doa yang tidak dibuka dan tidak ditutup dengan selawat tergantung-gantung antara langit dan bumi. Dan yang ke-8, setelah berdoa, berbaik sangkalah kepada Allah yang menerima segala hajat dan permohonan hamba-hambanya. Jadi kita perasankan ada setengah masjid surau, imam akan membaca doa ayat Quran tu. Apa dia? Sebelum dia baca doa, dia nak mengingatkan jemaah semua. Apa dia? Dia akan baca potongan ayat Quran, iaitu ud'uni astajib lakum. Ya, itu adalah salah satu daripada ayat Quran yang mana maksud dia ialah berdoalah kepada aku akan perkenankan. Ya, ud'uni astajib lakum. Itu adalah peranan kita sebagai hamba. Tugas kita sebagai hamba akan sentiasa berdoa, berusaha dan memohon kepada Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillah, itu solat sunat isyraq. Sekarang ni solat sunat duha. Solat sunat duha ni lebih popular lah kepada kita kan. Betul tak? Sebab banyak penceramah, banyak perkongsian dalam Facebook, dalam WhatsApp ke apa semua, menceritakan fadilat solat duha. Apa dia antaranya? Murah rezeki kan. Jadi kita nampak yang tu dan kita ada motivasi untuk mendirikan solat sunat duha. Solat sunat duha, muka surat 98. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah
فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعة يركعهما من الضحى. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap ruas tulang kamu wajib untuk bersedekah. Kita teruskan dulu. Okey, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh melakukan kebaikan ma'ruf adalah sedekah, melarang daripada melakukan kemungkaran adalah sedekah. Dan cukuplah semua sedekah itu ditutupi dengan 2 rakaat yang dilakukan dalam solat duha. Okey. Dalam bahasa yang mudahnya, ya, ustaz-ustaz kita beritahu bahawa setiap ruas tulang kita ni, kita kena bayar, orang kata apa? Bayar upah lah, ataupun bayar sewa. Bayar sewa, bayar cukai, apa semua macam itulah istilah dia. Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Okay, setiap ruas tulang kita ni. Okay, jadi diteruskan, dinyatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Dan di akhir hadis ini dinyatakan semua itu dapat ditutupi ataupun dilaksanakan melalui solat sunat duha. Solat sunat duha. Baik. Jadi dengan kita mendirikan solat sunat duha, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima solat kita itu dan mencukupkan apa yang kita kena bayar sebagai tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi di situlah ulama cuba fahamkan kepada kita kan ayat Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mafhumnya ayat Quran menyatakan sekiranya kita bersyukur kepada nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Jadi di situ intipati ayat Al-Quran itu difahamkan pada hadis berkenaan solat sunat duha ini. Jadi bila kita bersyukur dengan melaksanakan solat sunat duha, yang mana dinyatakan dalam hadis ini setiap ruas tulang kita ini perlukan sedekah, maka insya-Allah dengan barakahnya akan bertambah lagi rezeki yang dikurniakan kepada kita. Baik. Hadis lain tentang kelebihan solat sunat duha. Yang pertama, ini adalah termasuk wasiat Nabi SAW. Ada 3 benda yang Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. 3 benda ni, apa dia? Saumi 3 ayyamin min kulli syahr. 3 hari puasa setiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah salat duha. Dan yang ketiga ialah salat witir. Tadi kita baru bincangkan salat witir. Maka insya-Allah jika kita ada kesungguhan, ada kelapangan, boleh azamkan benda ini untuk dijadikan panutan kita. Kita niatkan, kita buat ini sebagai cara kita menzahirkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Nabi telah berwasiat kepada sahabat Nabi 3 benda ini. Pastinya apa yang Nabi wasiatkan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Di 3 benda ini, jika kita mampu, masya-Allah, teruskan, usahakan. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Okay. Kalau tak mampu nak puasa, kita boleh taja buka puasa kepada mereka yang berpuasa. Umpamanya saya perhatikan di Masjid Asy-Syakirin di Kuala Lumpur, KLCC, dia ada iklankan pada hari Isnin, Khamis diberikan jamuan berbuka puasa dan peluang kepada sesiapa yang nak memberi tajaan buka puasa. Itu dia. Jadi mudah-mudahan mungkin kita kerja kuat kan, umpamanya mereka yang orang kata apa, kerja yang memerlukan tenaga fizikal kan, dia tak mampu nak berpuasa betul-betul, maka boleh digunakan peluang ini dengan cara taja mereka yang berbuka puasa. Ya. Solat sunat duha dia lanjut lagi daripada tadi isyraq kan, selepas tu, selepas waktu isyraq tu, waktu duha. Okey.
Dan duha ni dia lagi panjang sampai kira-kira sebelum waktu zuhur. Bermula selepas isyraq. Ya, insya-Allah. Yang kedua solat duha, dan yang ketiga ialah witir sebelum tidur. Baik, seterusnya diampunkan dosa kita. Man hafaza ala syuf'ati duha ghufirat dhunubuh wa in kanat mithla zabadil bahr. Sesiapa yang menjaga solat duha akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yang ini dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa besar kena taubat nasuha. Kezaliman kepada manusia kena diselesaikan dengan cara menyelesaikan hak-hak masing-masing. Jadi nampak tak? Kenapa rezeki murah siapa yang solat sunat duha? Sebab dosa dia diampunkan. InsyaAllah dosa ini menyebabkan rezeki kita terhalang. Maka dengan dosa dihilangkan, diampunkan, dia akan tarik rezeki ya. Kita ingat benda tu ya. Ketiga, dibina rumah dalam syurga. Man sallal duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang solat sunat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi itulah 3 kelebihan keutamaan solat sunat duha. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mendirikan solat sunat duha. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan teruskan ya dengan panduan untuk mendirikan solat sunat duha. InsyaAllah sebelum kita menangguhkan pertemuan pada malam ini, marilah sama-sama kita imbas kembali apa yang telah kita bincangkan tadi. Pada permulaan pertemuan tadi kita membincangkan ya makna-makna bacaan dalam doa yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan kita berdoa dengan hadirnya jiwa kita bukan kita cakap mulut sahaja, tetapi jiwa kita pun hadir. Kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita juga membincangkan beberapa doa-doa yang merangkumi permohonan-permohonan yang begitu baik untuk kita. Antaranya iman yang berterusan, hati yang khusyuk dan seterusnya ya. Dan doa-doa itu walaupun dinyatakan di sini dinyatakan untuk dibaca selepas solat witir, tetapi boleh juga dibaca pada waktu yang lain. Baik, dan kelebihan solat witir ini apa dia? Tadi disebutkan salah satu wasiat Nabi. Kemudian nilainya kalau nak dibandingkan secara fizikalnya lebih bernilai daripada unta merah. Kemudian solat sunat wuduk. Nabi tanya dekat Sayyidina Bilal, apakah amalan yang Bilal lakukan sehingga Nabi mendengar bunyi tapak seliparnya di syurga? Maka Sayyidina Bilal menyatakan beliau berwuduk dan diteruskan dengan solat sunat wuduk. Baik, seterusnya dibincangkan solat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tadi teruskan dengan solat isyraq dan solat sunat duha. Mudah-mudahan kita beroleh kesempatan dan kemudahan untuk beramal ya. Tanam niat siap-siap malam ni, balik nanti paling sikit pun kita nak amalkan sekali sahaja seumur hidup kita. Kalau kita belajar banyak sangat pun tapi tak amalkan, rugilah ya. InsyaAllah niatkan malam ni solat sunat witir ke kan, esok solat sunat qabliyah subuh dan seterusnya kan. Baik, InsyaAllah hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk panduan kita semua. InsyaAllah kita tangguhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.